بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaidun bin Misran, yang dipertua Badan Kebajikan Mahasiswi Islam Pahang. Seterusnya Al-Fadilah Raisah Ustazah Farah Farhana binti Fazil. Seterusnya barisan seluruh ahli jawatan kuasa tertinggi di KMIP bersama Hewi, dan seluruh ahli Pahang, dan seluruh muslimin muslimat, sahabat sahabiah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita menyambung perbincangan kitab kita yang mulia, insya-Allah saya untuk membawakan satu ayat daripada Al-Quran Al-Karim, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan ini masyhur bagi kita adalah satu peristiwa di dalam bulan ini yang mana kita setiap tahun akan menyambut, iaitulah hari nuzul Al-Quran, iaitu hari turunnya Al-Quran. Satu perkara di sebalik peristiwa tersebut yang kita perlu fahami adalah apakah tujuan ataupun matlamat daripada penurunan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana itulah kita buka surah Al-Baqarah ayat awal-awal lagi, Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Demikian Al-Quran itu, kitab itu, Al-Quran itu, la raiba fi, tiada sebarang keraguan padanya. Nampak? Maknanya tak ada sebarang jenis keraguan pun untuk kita meragui Al-Quran, tak ada. Adapun perbuatan makhluk ataupun ciptaan makhluk ataupun tulisan karangan makhluk ini, kita boleh takwil, kita boleh i'rab, kita boleh sekian-sekian. Tapi bila mana Al-Quran, tak ada takwilan, tak ada dia panggil kita nak boleh meragui ataupun nak mengatakan ini silap. Maka Quran ini dia panggil suatu benda yang jelas, yang mana tak ada orang yang boleh nafikan kebenarannya. Apa yang kita nak daripada sini adalah Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin. Al-Quran ini satu benda yang tak ada keraguan, dan dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya teringat satu kata-kata yang disebut oleh Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Beliau mengatakan bahawa bagaimana kita nak kita nak tahu diri kita ini adakah kita betul-betul mengikut panduan Al-Quran ataupun tidak. Maka kita kena lihat siapakah hari ini yang menjadi driver hidup kita. Adakah yang menjadi driver hidup kita ini adalah barat, ataupun dunia, ataupun kelalaian, ataupun maksiat dan seumpamanya, ataupun kehidupan kita hari ini kita berasa suka, kita berasa redha dengan didriverkan oleh Al-Quran. Maka orang yang mana hidupnya itu Al-Quran yang menjadi driver, maka dialah akan berjaya. Kerana Al-Quran itu tak ada jalan lain melainkan akan membawa orang itu ke arah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bersempena dengan nuzul Al-Quran ini, marilah sama-sama kita semakin mempertingkatkan penghayatan kita kepada Al-Quranul Karim. Maknanya Quran ini bukan semata-mata untuk kita baca ataupun semata-mata untuk kita simpan
dalam rak sampai berdebu dan seumpamanya, tapi adalah untuk kita tadabbur, baca dan hayati maknanya, mengikut tafsiran-tafsiran para ulama rahimahumullah taala. Sahabat-sahabat semua, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kitab kita, kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Al-Syekh Majdi Al-Hilali hafizahullah taala, yang berkisarkan tentang apa sebenarnya hadaf ataupun tujuan yang kita mahu daripada bulan Ramadan ini. Sahabat semua, insya-Allah baru sahaja berbincang berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita jalinkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muallif menyebutkan kepada kita dalam kitab beliau ini ada 10, maknanya 10 poin yang kita kena usaha untuk capai supaya hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala itu terjalin, maknanya semakin kuat. Maknanya. Jadi baru ni kita telah belajar berkenaan dengan as-siyam, maknanya puasa dapat mendekatkan juga. Yang kedua, hati kita bersangkutan dengan solat. Yang ketiga, berkenaan dengan Al-Quran. Dan menarik juga kupasan daripada muallif baru-baru ini berkenaan dengan 8 poin untuk kita betul-betul mentadabbur Al-Quran. Yang keempat, yang latest kita berhenti itu adalah Rabi'an Qiyamul Lail, berkenaan dengan Qiyamul Lail dan bagaimana kita nak buat sekiranya kita ini adanya susah untuk Qiyamul Lail. Apakah benda yang menjadi faktor kepada kita ni susah untuk bangun Qiyamul Lail? Kita telah lalui maknanya pada minggu yang lalu. Baik, hari ini kita sambung khamisan pada muka surat 12. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, khamisan al-istifadatu min al-awqat al-fadilah. Antara cara kita nak capai maknanya taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah kita kena rebut masa-masa keemasan. Yaqulu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ja'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala li ba'd asy-syuhuri fadlan 'ala ba'd. Dalam 12 bulan yang kita lalui setiap tahun, maka Allah Ta'ala tidak menjadikan bulan-bulan itu sama di segi darjatnya. Maknanya ada bulan yang lebih daripada yang lain. Kama ja'ala ba'd al-ayyam wal layali afdal min ba'd. Begitu juga lah hari-hari yang berlalu bukan semuanya sama. Seumpamanya hari Jumaat lebih agung daripada hari yang lain. Wa ja'ala lailatul qadri khairan min alf syahr. Allah Ta'ala membuat malam Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baik maknanya malam yang mana seumpama 1000 bulan. Baik. Maka kata muallif, kita kena rebut waktu-waktu ini supaya dia panggil seolah-olah peluang keemasan untuk kita dipanggil mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tengok pada perenggan yang bawah, fa'ala mustawal yaum. Maka muallif bahagikan kepada kita mengikut kalau hari apa yang kita kena gerak, apa yang kita kena kecap, mana apa yang kita kena ambil. Untuk per minggu apa benda yang kita kena rebut, untuk per bulan apa yang kita kena rebut. Baik, untuk per hari dulu, waktu manakah yang kita kena rebut, yang kita kena bersungguh? Fa'ala mustawal yaum hunaka thalathatu awqatin. Untuk setiap hari kita yang berlalu, maka di sana ada 3 waktu. Yusammiha al-ulama, yang mana ulama memanggil waktu yang 3 ini apa dia? Ulama panggil awqatis sayr ila Allah, waktu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah waktu tersebut? Wahia akhirul lail, yang pertama sekali pada akhir malam, maknanya dekat-dekat dengan subuh, iaitulah pada waktu sahur. Wa awalun nahar, awal pagi. Awal pagi maknanya selepas subuh tu awal pagi. Wa akhiruhu wa akhirun nahar, iaitulah selepas asar hingga maghrib. Ni 3 waktu yang kita kena rebut pada setiap hari kita. Maknanya yang pertama akhir malam, iaitulah pada waktu sahur. Dalam Quran banyak menceritakan tentang fadilat waktu sahur, hadis pun begitu juga. Dan awal nahar maknanya selepas subuh, maknanya kena pegang betul-betul waktu ini untuk berdoa, berzikir dan seumpamanya. Dan juga akhir malam, akhir siang, maknanya selepas asar hingga maghrib. Baik. Sebab itulah setengah ulama ada menyebut waktu selepas subuh itu adalah waktu untuk rezeki jasmani kita. Maknanya sebagai dipanggil sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas subuh, di segi berzikirnya, munajat dan seumpamanya, sebanyak itulah yang kita akan dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatannya. Adapun waktu lepas asar, kata ulama, maka waktu lepas asar hingga maghrib itu adalah
waktu untuk rezeki rohani kita. Maknanya bila kita banyak berzikir waktu itu, maknanya waktu itulah waktu yang terbaik untuk melembutkan hati, waktu yang terbaik untuk melunakkan jiwa kita, dan untuk dia panggil mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat semua, tengok di bawah itu, yaqulul Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, kata Pak Hasan, ayyuhal akhul aziz, amamaka kullu yawmin lahadhatun bil ghadah. Wahai saudaraku, cuba kamu lihat di hadapan kamu, maknanya kamu sering lalui, di hadapan kamu ada segelintir waktu pada siang hari. Walahzatan bil ashi, dan ada segelintir waktu pada waktu malam. Walahzatan bis sahar, ada waktu juga adalah dia panggil sebelum subuh, itu sahur. Pada 3 waktu ini, kata Al-Imam Hasan, katanya, tastati'u an tasmu fiha kulliha bi ruhika at-tahur ila al-mala'il a'la. Kalau kamu betul-betul pegang betul 3 waktu ini, insya-Allah kamu akan mudah meninggi untuk berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya untuk mendekatkan hati kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fatazfar bi khairid dunya wal akhirah. Bila mana kamu mendapat peluang tadi, maka kamulah orang yang paling beruntung dunia akhirat. Maknanya. Wa amamaka mawasimut ta'at wa ayyamul ibadat wa layalil qurubat allati wajjahaka ilaiha kitabukal karim wa rasulukal azim sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kamu ini pelbagai musim, pelbagai pesta ibadah yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. So, umpama kalau minggu ada hari Jumaat, kalau per tahun ada maknanya hari haji, kalau per bulan adanya maknanya hari-hari untuk berpuasa dan seumpamanya, maka itulah adalah pesta ibadat. Nampak? Yang mana disebutkan oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Fahris, maka kamu kena bersungguh, antakuna fiha minadz zakirin, supaya kamu betul-betul menjadi orang yang hatinya hidup ingat kepada Allah, la minal ghafilin, dan minta jauh daripada Allah, daripada hati yang lalai. Wa minal amilin, dan minta kepada Allah mudah-mudahan pada pesta ibadat tersebut kita menjadi orang yang amilin, yang nak beramal. La minal khamilin, bukan daripada orang yang pemalas. Wagtanimil waqta fal waqtu kasayf, rebutlah waktu kerana waktu itu seumpama pedang. Wa da'it taswif fala adarra minhu, dan elakkan bertangguh-tangguh kerana tak ada penyakit yang lebih bahaya daripada bertangguh-tangguh. Baik. Amma binisbati lil usbu'i falyaumil jumu'ati syarafun 'azim. Itu untuk setiap hari kita. Maksudnya setiap hari kita pastikan jangan lepaskan 3 waktu ini. Maksudnya kita kena rebut betul-betul, kena cash betul-betul, kena pegang betul-betul, supaya kita dapat menjadi maknanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk per minggu, maka Allah Ta'ala sediakan kepada kita satu hari yang namanya hari Jumaat. Maka hari Jumaat ada banyak perkara-perkara ataupun hikmah yang tersirat di sebalik hari tersebut. Wa fihi sa'atun yujabu fiha du'a. Pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang mana Allah Ta'ala janji akan mengabulkan doa. Falnahris 'ala ta'arrud laha, 'ala ta'arrud laha. Maka kita kena bersungguh untuk membentangkan diri kita untuk mencari waktu tersebut. Bilakah waktu tersebut? Yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu al-ikthar min ad-du'a fi jami'i yawm al-jumu'ati min tulu'il fajr ila ghurub asy-syams raja'a musadafati sa'atil ijabah. Kata Imam Nawawi, disunatkan untuk kita memperbanyakkan doa pada keseluruhan hari Jumaat. Maknanya bila bermula Jumaat, iaitulah bermula tulu'ul fajr, bermulalah subuh, maknanya subuh Jumaat itu sehinggalah tenggelamnya matahari pada hari Jumaat itu. Nampak? Kerana apa tu disunatkan untuk memperbanyakkan doa? Kerana mudah-mudahan musadafah, berbetulan doa kita tadi dengan waktu yang mustajab tadi. Nampak? Baik. Cuma ada setengah ulama menyebut waktu yang mustajab itu adalah apabila imam mula naik kepada mimbar sehinggalah mendirikan solat. Itu waktu mustajab. Ada yang kata hari Jumaat selepas asar sehingga maghrib. Itu waktu istijabah maknanya. Adapun untuk per bulan, maka kita tengoklah bulan Ramadan. Itu jelaslah kepada kita. Habis. Sadisan al-i'tikaf. Poin yang ke-6, perkara yang kita maknanya digalakkan untuk buat pada bulan Ramadan khususnya, supaya terjalin erat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-i'tikaf. Cuma musim sekarang ni maknanya
masing-masing maknanya tertegah lagi lah untuk pergi ke masjid dan seumpamanya, maka manfaatkanlah dia panggil ruang ibadat di rumah masing-masing lah. Cuma kata muallifnya ada i'tikaf wa luzumul masjid li taatillah. Maksud i'tikaf adalah kita duduk di masjid kerana apa? Kerana kita semata-mata nak taat, maknanya nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustahabbun fi kulli waqtin fi Ramadan wa ghairihi. I'tikaf ni afdal. Bila-bila sahaja boleh, sunat. Nampak? Maknanya bulan Ramadan itu lebih lagi lah. Dan dalam bulan Ramadan tu pula 10 malam yang terakhir itu lebih afdal lagi untuk kita beriktikaf. Baik. Sabi'an, yang ketujuh, ad-du'a'u. Muallif menyebutkan kepada kita benda yang kita kena usaha juga untuk cari dan usaha, iaitulah berdoa. Kena banyakkan berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah satu ibadat. Fa fihi yatamathalu faqrul 'abdi wa dhulluhu wa inkisaruhu ila man biyadihi malakutu kulli syai'. Kerana doa ini adalah satu simbolik seorang hamba itu memecahkan wajahnya, maknanya memecahkan hatinya, ataupun bahasa yang lain kita panggil menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hamba tersebut betul-betul fakir, betul-betul meminta-minta, betul-betul berkehendak kepada Tuhannya. Nampak? Maka doa adalah simbolik kepada itu. Wa hunaka awqatun makhsusatun yufaddilu fiha ad-du'a minha. Dan di sana ada waktu-waktu yang tertentu yang mana kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Maknanya waktu-waktu yang istijabah. Bilakah waktu tersebut? Yang pertama, bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan juga iqamah. Maknanya habis orang azan, maknanya kita mula berdoa. Wa duburus salawat. Selepas salat yang 5 waktu, as-salawat maksudnya as-salawatul khamsah al-maktubah. Selepas salat 5 waktu yang wajib itu afdal. Wa fi thuluthil akhir min al-lail. Malam tu kita bahagi 3. 1/3 akhir malam. Maknanya dipanggil waktu istijabah. Wa yaumul jumu'ati, dan pada hari Jumaat, bila mundu an yas'ad al-imam al-minbar, ketika imam mula nak menaiki mimbar, hatta tantahi as-salatu, sehinggalah berakhirnya salat. Wa kadzalika fi sa'atil akhirah min hadzal yawm, begitu jugalah hari akhir pada hari Jumaat, iaitulah selepas asar. Wa fi lailatul qadr, ini adalah hari-hari yang istijabah. Wa 'inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan, maknanya diperbanyakkan doa. Walis-saimi, dan benda yang kita kena tahu lagi adalah apa dia? Orang yang berpuasa itu sendiri direct, bermula dia berpuasa selepas subuh sampai kepada maghrib setiap hari. Kalau dia puasa setiap hari lah, maknanya ada waktu istijabah bagi orang yang berpuasa. Ini masya-Allah. Wa kadzalika al-musafir, begitu juga lah orang yang bermusafir. Wa fi kulli lailatin min Ramadan, dan pada setiap malam. Okey, habis takat itu maknanya dari segi doa. Baik, kata muallif, wa fi kulli lailatin min Ramadan, benda yang kita kena tahu adalah setiap malam daripada malam Ramadan, utaqa'un minan nar, ada golongan-golongan yang Allah Taala hapuskan nama dia daripada daripada api neraka. Wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, dan ketahuilah bahawa tempat kita dengan Allah yang paling dekat adalah bila mana kita sedang bersujud. Tempat itulah maknanya dipanggil peluang untuk kita mendekatkan sungguh-sungguh hati kita kepada Allah bila mana kita bersujud. Fa'alaina ightinam tilka al-awqat natadallalu fiha lillah wa natabarra'u min hawlina wa quwwatina. Maknanya kita kena rebut semua waktu ini untuk kita bersungguh-sungguh sehabis mungkin berdoa dan bermunajat kepada Allah, rendahkan diri kita, maknanya buang kesombongan kita, buang egois kita, buang sifat al-athariyah kita, maknanya betul-betul hinakan diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasta'tifuhu, kita kena betul-betul meminta belas kasihan Allah. Wa nastardih, betul-betul meminta keredaan Allah. Wa nas'aluhu, minta kepada Allah min khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia akhirat. Wal nahdhar, cuma kita kena ingat dalam bab doa ni, kita kena ingat satu perkara. Apa dia? Nahdhar minad du'a bil lisan duna huduril qalb, iaitulah doa yang lisannya bercakap-cakap, lisannya terkumat kamit, lisannya bergerak-gerak meminta, tapi hati tak hadir. Hati sekadar maknanya dengar sajalah, maknanya tak ikut pun apa yang disebut oleh mulut, maknanya tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana apa itu? Kerana Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam,
wa'lamu annallaha, sesungguhnya kamu kena ketahui bahawasanya Allah Ta'ala la yastajibu du'a, Allah Ta'ala tak akan terima doa seseorang kamu min qalbin ghafilin lahu, daripada hati orang yang lalai kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala janji akan terima doa daripada siapa? Daripada hati orang yang ikhlas dan khusyuk, benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maknanya mu'alif datangkan kepada kita juga satu perkara yang kita jangan pernah lupa. Bila kita nak berdoa, kita jangan ingat kita doa untuk kita saja, doa untuk ahli keluarga kita saja. Sebenarnya di sana ada lagi beberapa golongan yang seolah-olah semestinya kita selip nama mereka ini ataupun golongan ini dalam doa kita. Siapa dia? Wal nakthir minad du'a li ikhwanina al-muslimin al-muttahidin fi kulli makan wal nukhassu al-murabitin fi Palestin. Maknanya kita kena memperbanyakkan doa-doa kita, bukan setakat kepada diri kita dan keluarga kita, bahkan kepada semua muslimin yang diseksa, yang ditindas seluruh dunia. Dan kita khususkan juga kepada saudara kita di Palestin, di Uyghur dan seumpamanya, kena banyakkan berdoa. Wal nad'u kadzalika 'ala at-tughat adh-dhalimin, dan jangan lupa juga untuk kita berdoa kebinasaan ataupun memberi hidayah kepada, maknanya puak-puak zalim, puak-puak yang menzalimi umat Islam, alladzina yuhadduna Allah wa rasulah, yang mana mereka ini menentang Allah Ta'ala dan Rasul dan menganiaya umat Islam. Ini kita kena banyakkan berdoa. Baik, mudah-mudahan dengan sebab doa tadi Allah Ta'ala akan mendatangkan kemenangan. Maknanya kelapangan hati, kemenangan, kejayaan kepada semua muslimin walau di mana berada. Okey, tamat untuk yang ketujuh. Yang ke-8, thaminan, apa lagi benda yang kita kena usaha? As-sadaqah. Sebut pasal sedekah ni, apa yang kita tergambar mula-mula? Kita akan tergambar duit. Nampak? Sebenarnya di sana banyak lagi sudut yang kita boleh panggil sedekah. Ada kan hadis maknanya yang Nabi sebut senyum tu sedekah, buang maknanya kesakitan atas jalan raya pun sedekah. Nampak? Ala kulli hal, apa benda yang kita buat yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, maknanya namanya sedekah. Boleh? Sedekah. Maknanya simbolik daripada sedekah itu adalah apa? Adalah pengorbanan. Kalau kita kata nisbah di segi wang, kita sedekahkan duit, itu adalah pengorbanan kewangan kita. Kalau kita sedekah dengan makna tolong kawan kita, dekat-dekat nak biasa nak buat bahas ni, nampak? Maknanya kita tolong kawan kita, nampak? Tolong type sikit-sikit ke contohlah. Maknanya kita sedekah masa kita, kita sedekah tenaga kita, nampak? Bila ada orang mari minta nasihat kepada kita, kita sedekah pemikiran kita, nampak? Maknanya dipanggil sedekah. Baik, innal muta'ammila li kitabillahi azza wa jalla yajidul katsira min al-ayat allati tahuthu al-muslima 'ala al-infaq fi sabilillah. Orang-orang yang betul-betul memperhatikan bacaan ayat suci Al-Quran, nescaya dia akan dapat tengok bahawa ayat tentang wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah teramat-amat banyak. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabilah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang paling pemurah, orang yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi bila masuk bulan Ramadan bertambah lagi kebaikan dan pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tiru benda-benda yang baik begini. Yaqulullahu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wajib kamu mengambil harta-harta daripada muslimin, maknanya zakat fitrah, supaya dengan mengeluarkan zakat fitrah itulah menjadi asbab untuk penyucian jiwa mereka dan penyucian harta mereka daripada benda yang haram. Baik, bila kata bab sedekah, siapakah yang akan dapat faedah yang pertama? Maksudnya siapakah orang yang paling awal sekali yang akan dapat faedah, benefit daripada sedekah dia? Siapa dia? Fal mustafidul awal min as-sadaqah huwa sahibuha. Orang pertama sekali yang akan dapat faedah daripada sedekah itu siapa dia? Orang yang bersedekah itu sendiri. Apa faedah yang dia akan dapat? Iaitulah li'annaha tukhallisuhu min asy-syuhhi wa tutahhiruhu min adh-dhunubi. Kerana orang yang bersedekah tadi, Allah akan janji untuk menghapuskan sifat asyuh. Sifat bakhil maknanya sifat kedekut. Sifat asyuh lebih dahsyat daripada kedekut. Nampak? Maknanya dikatakan oleh setengah ulama, kalau bakhil ni kita semata-mata harta kita lah, kita susah nak bagi kepada orang lain. Adapun syuh, kita tak ada duit, tapi kita nampak orang kaya,
Orang kaya tu duk sedekah banyak, duk tolong orang banyak. Kita pula jadi maknanya sebab apa dia ni bazir duit apa semua sekali. Kita pula maknanya selalulah kedekutkan harta orang lain. Ni syuh ni lebih berat lagi daripada al-bakhil. Maka Allah Ta'ala janji akan hapuskan sifat asyuh daripada orang yang betul-betul ikhlas dalam bersedekah, dan juga akan disucikan orang tadi daripada dosa. Baik, apa antara manfaat kalau kita bersedekah? Apa faedah kalau kita bersedekah banyak? Apa dia? Walis sadaqati fadlun azim fid dunya wal akhirah. Sedekah ini ada fadilat, ada kelebihan yang sangat besar di segi dunia dan akhirat. Maknanya dijanjikan faedah dia tu dunia dan akhirat. Baik, apa dia? Fahiya, dengan sebab sedekah tadawal marda, insya-Allah akan terubatnya orang sakit. Contoh, ahli keluarga kita ada yang sakit sekian-sekian lah, ikutlah, maknanya susah nak pulih kembali, nak sembuh dan seumpamanya, maka cuba amalkan bersedekah. Awak maknanya ambil 10 genih, 10 RM ataupun 20 RM, sedekah kepada fakir miskin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan aku sedekah ini, Engkau sembuhkanlah penyakit si fulan. InsyaAllah mujarab. Yang kedua, wa tadfa'ul bala. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut mafhumnya, bersedekah itu akan menolak 80 jenis bala kepada seseorang itu. Ini fadilat bersedekah. Orang yang kuat bersedekah, itu baru sekali bersedekah. Apa kata kalau kita ni sentiasa bersedekah, insya-Allah bala-bala maknanya tertolak daripada kita. Wa tuyassirul umur, bersedekah ini akan menjadikan urusan hidup kita mudah. Urusan yang sulit akan menjadi dimudahkan. Tambah lagi kita nak dekat-dekat dengan PSA ni, nak dekat dengan imtihan, examination, ada cuba banyakkan bersedekah kepada kawan kita, sedekah kepada muslimat, sedekah kepada, ada sedekah makanan iftar, sedekah makanan sahur, kuih ke dan seumpamanya. Nampak? Maknanya dia panggil akan menyebabkan dipermudahkan segala urusan. Nampak? Kita sakit kepala nak buat bahas, nak buat assignment apa semua ni, akan dipermudahkan insya-Allah. Banyakkan sedekah. Hatta kuih ya, banyak. Wa tajlibur rizqa, dan akan menarik rezeki, maknanya rezeki akan bertambah. Wa taqiyyu musara', dan akan melegakan orang yang perangai jahat, akan membaikkan hati dia. Musari'as su', maknanya akan melegakan orang yang jahat. Wa tudfi'u ghadbar rabbi, dan akan menghapuskan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzilu atharudz dzunub, dan akan menghilangkan kesan-kesan dosa. Ini masya-Allah. Dengan sebab sedekah, maknanya disebabkan Allah Ta'ala akan menjadi redha kepada kita, dan daripada murka akan menjadi redha. Boleh. Tapi janganlah pula maknanya jom kita sedekah, tapi aku tak nak solat. Nampak tak? Maknanya dia panggil jadi berlawanan pula. Baik. Dan sedekah ini juga kata ulama, wahiya zillun, sedekah ini menjadi bayangan, menjadi peneduh li sahibiha, bagi tuan yang bersedekah yaumul qiyamah. Pada hari kiamat tak ada lagi dah mana-mana atap ataupun bumbung yang akan menaungi. Nampak? Melainkan 7 golongan yang disebut dalam hadis, dan juga golongan apa? Golongan orang yang bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan kata maknanya tangan kiri tak tahu pun yang tangan kanan ni bersedekah. Maknanya dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahjubuhu 'anil nar wa tadfa'u 'anhu al'adzab, menyebabkan dia terhalang daripada masuk api neraka, dan juga terteguh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Cuma kata ulama, apa cara, apa kaifiat untuk kita nak pastikan bahawa bila kita bersedekah betul-betul mendatangkan dia panggil manfaat ataupun kebaikan kepada kita. Maka kata ulama, kita kena istiqamah. Istiqamah bersedekah. Tahu? Kalau paling mudah musim ni, maknanya musim PKP ni, musim kawalan pergerakan, ataupun di musim ni, maknanya kuarantin di wisma masing-masing, maknanya kita sedekah, maknanya tolong maknanya buat air kepada kawan kita, ataupun tolong hidang makanan, tolong basuh pinggan. Nampak? Tu niat sedekah. InsyaAllah. Tasi'an, yang ke-9, apa benda yang kita kena usaha, struggle untuk dapatkan, ialah al-fikr wa dhikr. Banyakkan berfikir, banyakkan berzikir. Maknanya mengingati Allah. Apa maksud daripada ulama disebut? Syekh Majid Al-Hilali hafizahullah, zikrullah azza wa jalla huwa qutul qulubi wa madatu hayatiha. Zikir sama ada dengan lisan ataupun dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa qutul qulub,
itu adalah makanan ruji asas kepada hati. Nampak? Wa madatu hayatiha, dan juga bahan mentah kepada kehidupan seseorang. Baik. Kalau orang tanya kita boleh hidup tak kalau tanpa nasi? Contoh, kita masyarakat maknanya ASEAN, kita boleh hidup tak tanpa ada nasi? Nasi contohnya. Boleh lah makan roti apa semua, cuma mungkin dipanggil apa ni? Rasa tak berapa selesa kehidupan kita. Maknanya kok mana pun kena akhir dengan nasi juga. Maknanya kena menyudah dengan nasi juga. Betul tak? Jadi kita kena tahu bahawa hati kita ada makanan asas dia. Apa dia? Zikir. Nampak? Maka menjawab persoalan kita, bila kita terasa, maknanya kita berdoa kepada Allah, tapi hati rasa macam tak nak meminta pun. Nampak? Baca Quran tapi rasa tak nak menangis, rasa biasa. Solat tapi rasa tak memberi kesan apa-apa. Nampak? Sebenarnya ada masalah pada hati kita. Sebenarnya hati kita tak cukup makan sebenarnya. Nampak? Tak cukup makanan dia. Iaitulah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan satu hamba yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan perumpamaan bagi orang yang tak berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, mathalul hayy wal mayyit, seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Nampak? Maknanya orang yang hidup, siapa dia? Orang yang berzikir kepada Allah. Siapakah orang yang mati ataupun kita panggil mayat ataupun bangkai? Itulah orang yang tak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Atau kama qala Nabi SAW. Baik. Cuma datang pula persoalan, kita dah berzikir banyak, tapi kenapa hati maknanya rasa tak terkesan pun, rasa kerah juga, maknanya rasa susah nak berlinangan air mata bila baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Kenapa? Maka muallif nak mendatangkan kepada kita tips untuk kita maknanya menjadi mujarab doa kita tadi. Baik. Walikai yastafid al-muslim min al-dhikr, untuk kita dapat istifadah daripada doa kita tadi, daripada zikir kita tadi, kena apa dia? Yuwati lisanahu qalbah. Apa yang dituturkan oleh lisan kita, hati kita kena bertutur benda yang sama. Apa maksudnya? Maknanya kena seiringan zikir di mulut kita dengan hati kita. Kalau semata-mata lisan kita sahaja berzikir, hati tak hadir, maka akan lambat kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila saling muwaqa'ah, bila saling bermasukan, hati dengan lisan kita saling, maknanya sama, selaras, barulah yahdutsu fihi al-athar al-matlub, la budda min rabtihi bi'ibadati tafakkuri. Maka barulah akan mendatangkan kesan kepada hati kita. Nampak? Tambahan lagi, bila mana kita berzikir tadi, lisan sebut, hati pun sama. Nak bagi lebih mujarab lagi, apa dia? Kita kena dipanggil bagi ngamkan zikir tadi berkenaan dengan apa perihal yang kita lalui. Contoh, kalau kita rasa kita banyak dosa, nak bertaubat kepada Allah, maka zikir apa yang sesuai? Istighfar. Nampak? Maka saat kita betul-betul nak meminta maaf kepada Allah, kita pun istighfar. Bila bersatu begitu, maknanya sesuai, masuk maknanya ngam, maka akan lebih mujarab lagi, kata ulama. Nampak? Contoh, bila kita maknanya bersia-sia di luar, nampak? Maknanya musim PKP ni, maknanya setahun dalam rumah, tak keluar, kuarantin dalam rumah. Nak buat tak? Tiba-tiba baru dapat kelepasan untuk keluar, kita pun tengok langit, ya Allah, lama tu tengok langit dan seumpamanya. Maka zikir apa yang sesuai ketika itu? Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah dan seumpamanya. Nampak? Bangun pagi kita sedar, zikir apa yang sesuai? Tahlil ke? Ataupun apa? Alhamdulillah, masih hidup lagi maknanya. Jadi bila mana zikir itu bertepatan dengan situasi yang kita hadapi, maka akan lebih memberi kesan, kata ulama. Maknanya kata ulama. Baik. Maka Syekh Majdi Al-Hidari menekankan kepada kita supaya kita istiqamah untuk berzikir pada siang hari dan malam hari. Mana siang hari, malam hari. Maknanya amalkanlah zikir. Seumpama zikir al-ma'thurat, maknanya kita boleh amalkan al-ma'thurat ataupun hizib bahar, hizib an-nawawi ataupun ratibul haddad. Ada seumpamanya lah adkar-adkar ini. Akhir sekali topik perbahasan kita pada hari ini, akhir sekali ialah tajuk muhasabatun nafsi. Bila mana kita dah buat semua ibadat-ibadat tadi,
yang mana kita mengharapkan betul-betul keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara penting juga yang kita kena buat, yang kita kena usaha untuk lakukan, ialah kita kena muhasabah diri kita. Nampak? Bila kita dah buat sekian, kita kena tilik balik, kita kena review balik, kena recheck balik apa benda yang tak kena ataupun apa benda yang kurang dan seumpamanya, supaya kita boleh perbaiki. Baik. Ba'da mururi iddata ayyamin min Ramadan, selepas mana kita telah melalui beberapa hari daripada bulan Ramadan, tusbihun nafsu sahlatul qiyadah, maka orang yang betul-betul kontrol jiwa dia, hati dia, badan dia di bulan Ramadan, betul-betul tarbiyah diri dia, insya-Allah habis bulan Ramadan dia akan mudah untuk kontrol jiwa dia, mudah untuk kontrol nafsu dia, mudah untuk kontrol syahwat dia. Anda dzalika alaina an nabda'a fi muhasabatiha, bila mana kita dah rasa untuk mudah dan untuk mengawal nafsu kita, diri kita, maka jangan lupa juga untuk kita muhasabah apa yang telah berlalu daripada amalan kita. Baik. Kata ulama, di akhirat nanti kalau kita maknanya biasa dengar, orang kafir akan menyesal betul-betul. Sebab apa? Sebab dia tak memeluk Islam, maka dia menyesal kerana dia dimasukkan dalam api neraka. Kata ulama, di akhirat nanti bukan semata-mata orang kafir yang menyesal, bahkan orang beriman pun akan menyesal juga. Sebab apa? Sebab dia tak membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebab itulah kata ulama, beriman kepada Allah adalah syarat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena tahu syurga itu ada tingkatan dia, 7 tingkat. Maka yang menentukan tingkat itu adalah amalan-amalan kita buat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita sedikit beribadat, sedikit amalan kita ataupun sedikit yang diterima, maka kita akan berada di syurga yang bawah-bawah. Maknanya bukan bersama Nabi SAW. Nampak? Maknanya kita kena usaha untuk memperbanyakkan amalan kita beserta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila sebut pasal muhasabah, maknanya kita cek balik diri kita, maka apa benda yang kita kena muhasabah sebenarnya? Apa benda, apa metod ataupun apa tempat, apa perkara apa yang kita kena muhasabah sebenarnya? Baik. Maka muallif mendatangkan kepada kita mengikut pecahan yang berikut. Yang pertama, di segi ibadat, aspek ibadat kita. Baik, bila sebut ibadat dia keluar dua, ibadat jawarih, ibadat jawarih dan juga ibadat al-qalb. Ibadat hati, ibadat anggota badan kita. Dan juga kita kena muhasabah juga maksiat hati dan juga maksiat anggota luaran kita, apa yang kita buat. Baik, tengok dulu yang pertama, alif. Ibadatul jawarih, ibadat anggota kita. Maknanya kita kena cek balik sebanyak manakah yang kita buat. Contoh, mithlu salawatul khams fi awal waqtiha fil masjid. Kita dah buat ke? Maknanya kita kena cek, recheck. Kita dah buat ke solat 5 waktu pada awal waktu di masjid? As-sunanur rawatib, solat rawatib, maknanya solat qabliyah ba'diyah, bagi solat fardu kita buat ke tak? Azkarus solat, zikir-zikir selepas solat, kita berzikir ke tak atau bangun terus? Siyamu Ramadan, siyamu tatawwu', puasa Ramadan kita bagaimana? Puasa sunat kita bagaimana? Mudawamatul infaq fi sabilillah, berterusan ketat, konsisten ketat kita ni bersedekah. Azkarus sabah wal masa, zikir pagi petang kita bagaimana? Nampak? Taharrus sunnah fil aqwal wal af'al, berpakaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perbuatan dan perkataan, adakah kita buat? Nampak? Ini di segi ibadat, dipanggil anggota luaran kita. Baik. Kita kena tengok juga maksiat luaran kita, maksiat anggota kita. Banyak ketak kita buat. Kalau kita buat maksiat, adakah kita dah bertaubat? Jadi kita kena muhasabah. Mithlu, contohnya al-ghibah, mengumpat, wan namimah, batu api, mempelagakan orang. Kita buat ke? Kalau buat, bertaubat kepada Allah, berjanji jangan buat lagi. As-sukhriyah, kita ada ejek orang ke? Al-istihza', kita ada mempersendakan orang ke? Bil akhirin. Al-jidal wal muraq, kita ada berbalah, bergaduh, bergoncang dengan orang lain ke? Ifsya'us sir, kita ada menyebarkan kejahatan ke? Nampak? Ifsya'us syarr, itu maknanya menyebarkan, maknanya dipanggil kejahatan ke? Al-ghamzu wal-lumzu, kita ada jeling mata ke orang ke? Ada mak suruh membeli ke, kita jeling mata ke apa semua. Kita ada buat ke benda-benda maksiat macam tu? Al-kadhbu, ada menipu ke? Allahu ada lara ke? Ada lalai ke tak? Nampak? Ada tarah ke tak? Bulan Ramadan ada berlentir,
dia panggil beleting. Orang Kelantan panggil belebeng, mengempet. Ada mughadul basar, ada tak kita maknanya tak jaga pandangan kita, tengok yang bukan mahram, al-khawdu fil batil, adakah kita ni bergelimpang dalam maksiat ke? Suratul ghadab, adakah kita ni cepat marah? Ni kena cek semua ni. Ikhlaful wa'di, adakah kita mungkir janji? Baik. Seterusnya, selesai kita cek zahir batin, kita cek ibadat dan juga maksiat zahir kita, anggota kita, balik kepada batin pula bagaimana. Baik. Ibadat qalbi, ibadat dari segi hati kita, adakah kita telah buat semua sekali? Al-khusyu' fi salah, khusyuk ketat dalam solat, al-khawfu min Allah, takut kepada Allah sungguh ke? Wastish'ari muraqabati, merasakan dekatnya Allah Ta'ala, memerhatikan kita rasa ke tak? Ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi, kita reda betul ke tak dengan qada kepada Allah Ta'ala? At-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah ke tak? Sabar ke tak ketika musibah? Nampak? Kita bersyukur ke tak bila mana nikmat datang? Mana kita kena cek. Dan maksiat batin juga apa dia? Kita kena cek balik al-i'jab bil amal. Kita ada rasa hairan tak? Kita ada rasa ujub, rasa bangga diri tak dengan amalan diri kita sendiri? Ataupun kita ada tasmi' bih, sum'ah, ada kita ada bercerita-cerita ke orang tak maknanya amal ibadat kita. Nampak? Oh semalam aku solat 1000 tahajud dan seumpamanya. Baik. Ada kita hasad ke orang ke? Al-ghurur, menipu orang ke? Ataupun al-mubahah, maknanya berasa megah dengan diri kita sendiri ke? Dan seumpamanya. Ataupun su'uzzan dengan orang lain. Ni kita kena cek. Apa lagi kita kena muhasabah? Di samping zahir batin diri kita sendiri, apa lagi kita kena muhasabah adalah hak kita yang kita wajib bagi kepada orang lain. Apa dia contohnya? Al-huquq, hak kewajipan. Hukukul zaujah, hak zaujah kita, hak suami kita, dah tunaikan semua ke? Wal aulad, hak anak-anak kita, bagi agama kepada mereka, dah tunaikan ke? Al-walidain, hak kepada ibu ayah kita, video call kalau duduk jauh. Ar-rahim, silaturahim kita bagaimana? Al-jiran, jiran tetangga kita, jaga ke tak? Hakut tariq, hak-hak di perjalanan. Ad-dakwah, dakwah kepada umat Islam, kita tunaikan tak? Media sosial ke? Ad-dakwah bil kitab ke? Ad-dakwah bil qaul ke? Ad-dakwah bil lisan ke? Al-ukhwah, ukhwah kita bagaimana? Baik. Maka khulasahnya daripada topik akhir kita ini apa dia? Kita kena lazimi istighfar. Bila mana kita telah selesai maknanya muhasabah diri kita dan seumpamanya, maka kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir istighfar ni macam tadilah, maknanya jangan semata-mata di mulut tapi kena hadirkan di hati juga. Wa alaina ba'da kulli jilsatin min hadhihi al-jalasat al-ikthara min al-istighfar. Kena banyakkan istighfar walau amkana as-salah wal takun salat taubah. Yang lebih baik lagi bukan setakat istighfar, dirikan solat taubat terus. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Ta'ala sebut golongan orang yang beristighfar ini adalah orang yang mulia. Apa dia? Walladzina idza fa'alu fahisha, ada daripada hamba-hamba aku yang mana bila mereka ini buat kejahatan, aw zalamu anfusahum, ataupun mereka ini menzalimi diri mereka sendiri, seterusnya mereka zakarullah, mereka ingat kepada aku kembali, fastaghfiruh, maka mereka meminta ampun kepada aku atas dosa-dosa yang mereka buat, maka memang patutlah mereka berbuat demikian, meminta maaf dan seumpamanya, kerana tak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, jadi insya-Allah setakat itu sahaja untuk perbincangan kita hari ini daripada al-qismul awal daripada kitab Madza Nurid min Ramadan ini, iaitu ada 10 perkara yang disebutkan oleh muallif, perkara hak yang mana kita kena buat supaya menjadi asbab untuk kita kukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak adalah ikatan yang paling kukuh melainkan al-urwatul wuthqa, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk siri yang mendatang, siri akhir nanti insya-Allah kita akan masuk dalam perbincangan apakah perkara yang kita perlu lakukan antara kita dengan manusia dan yang lain pula. Nampak? Supaya menjadi asbab menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat untuk menjadi mukmin yang syumul itu adalah mukmin yang muttaqin itu, yang diridai oleh Allah itu apa dia? Ialah yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dia tak mengabaikan dia panggil tugas dia ataupun hubungan dia sesama manusia yang lain.
Jadi insya-Allah kita nantikan pada siri yang akhir nanti berkenaan dengan bagaimana hubungan kita, komunikasi kita dengan manusia pula, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, yang cuai itu ataupun kekurangan, saya minta maaf atas daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma innaka 'afuwwun karim حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رمضان وارحمنا في رمضان واغفر لنا في رمضان واجعلنا من المخلصين واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بارك لنا في عمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا شافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفنا ومرضى المسلمين اشفنا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين. اللهم اجعلنا من المقبولين السعداء. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل أعمالنا وتقبل تراويحنا وتقبل قراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.